Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid? Hari ini kita akan teruskan pelajaran kita iaitu dengan tajuk tolak lagi. Iaitu dalam tajuk ini kita akan belajar menolak dengan mengumpul semula. Okey, kita ulang kaji sedikit. Sebelum ini kita dah belajar menolak tanpa pengumpulan semula. Contohnya 56 tolak 43. Okey. 6 tolak 3 bakinya 3 dan 5 tolak 4 bakinya 1. Okey. Di sini kita tak ada pengumpulan semula, bermaksud nombor yang di atas yang perlu ditolak, okey, dapat ditolak dengan mudah tanpa halangan. Okey, iaitu 6 tolak 3 tinggal 3, 5 tolak 4 50 tolak 40 tinggal 1. Jadi jawapan dia 13. Baik, untuk tajuk tolak lagi ni iaitu menolak dengan mengumpul semula. Kita lihat, okey, 173 tolak 39. Okey, apabila kita letakkan dalam bentuk lazim 173 tolak 39, kita dapati 3 tak boleh tolak 9. Okey, 3 sedikit, nombor kecil, tidak boleh tolak dengan 9. 3 sah tak boleh tolak 9. Jadi dia perlu satu kaedah iaitu kita meminjam daripada rumah puluh. Itu yang dipanggil sebagai pengumpulan semula. Baik, kita bermula dengan contoh menggunakan blok. Okey, 100 ni rumah ratus kan. Okey, semua faham di situ rumah ratus. Okey, 173. Okey, kita dapati tadi 3 nak tolak 9. 3 ni nak tolak 9 tak boleh kan, sedikit. Jadi kita pinjam 10 daripada rumah puluh dan masuk ke dalam rumah sa. Jadi jumlah dia menjadi 13. Tengok contoh di bawah ni. Dia dah jadi 13. 3 sa tidak boleh tolak 9 sa. Jadi tukar 10 kepada 10 sa. Iaitu akan jadi 3 sa tambah 10 sa. Semuanya 13 sa. Kita lihat contoh di sinilah. Okey, 3 tak boleh tolak 9. Jadi ambil 10 daripada rumah puluh, tambahkan dengan 3 sa. Jadi jumlah dia dah menjadi 13 kan. Di sini dah 13. Jadi di rumah puluh pula, disebabkan dah kurang, ditolak 1 ni, ditolak 10. Jadi dia tinggal 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, tinggal 60. Okey, ratus tetap tidak dikacau, tidak diganggu. Jadi kita lihat dalam operasi bentuk lazim. Okey, kita tengok operasi bentuk lazim. Dia jadi macam mana? 173 tolak 39. Okey. Ditunjukkan perwakilan ini dalam bentuk blok, ini dalam bentuk lazim. Okey, tadi 3 tak boleh tolak 9. Okey, 3 tak boleh tolak 9, dia pinjam dari rumah 10, betul? Okey. Jadi 7 ni, okey, telah pun ditolak 10, jadi 6. Okey. Tolak 10 tinggal 60. 60 lah. Kemudian 10 tadi telah pun dibawa, ni tadi kan dibawa ke rumah sa. Bila dicampur menjadi 13. Jadi kita pun nak potong ni. Kita letakkan nombor baru iaitu 13. Okey, sekarang 13 dah jadi satu nombor yang besar. Boleh tolak dengan 9 sikit dah. Tadi 3 tak boleh tolak 9. Sekarang dia dah pinjam 10, jadi 13. Okey, 13 boleh tolak dengan 9. Jawapan dia 4. Okey, lihat di bawah. Okey, 13 tolak 9 dah tinggal 4. Okey, sekarang kita tengok pula di rumah puluh. Okey, tadi asalnya 6. Tadi asalnya 70. Tapi telah pun dipinjamkan kepada rumah sa. Dan tinggal hanya 60.
6 ni 60 ingat sebab rumah puluh, jadi 6 ni adalah 60. Okey, jadi 60 ataupun 6 tolak 3. Jadi bakinya tinggal 3. Okey. Jadi rumah ratus tadi tak diusik. Okey, 1 ini adalah 100 tolak dengan 39. Dia ratus tak ada. Okey. Ratus tak ada sifar. Tak tulis pun tak apa. Okey. Jadi di sini dia nak tunjuklah. Di bawah ni dia sebenarnya sifar. Tak ada apa. Jadi kita cuma turunkan saja nombor 100 itu ke bawah menjadi 134. Okey, dia punya penerangan dia. Okey, tolak sa. Okey, mula-mula kita kena tolak sa dulu. Iaitu 13 tolak 9. 13 tolak 9 tinggal 4 sa. Kemudian baru kita boleh tolak puluh. Tadi dah tinggal 6 kan. 60 tolak 30. Jawapan tinggal 30. Rumah puluh kita kena sebut puluh lah. Okey. Kemudian rumah ratus. Tolak ratus pula. 100 tolak sifar ratus. Jawapannya 100. Okey. Jadi jawapan yang penuhnya. Okey, yang penuhnya kita lihat 173 tolak 39. Jawapannya 134. Jadi jawapan tu kita masukkan ke dalam kotak jawapan. Okey. Boleh. Itu contoh yang pertama. Okey. Baik, contohnya kedua pula ialah tolak 185 daripada 346. Dia kata tolak 185 bermaksud 185 ditolak daripada 346. Jadi kita kena susun macam ni lah. Okey. Kena letakkan 346 kemudian baru tolak 185. Kita kena baca ni. Tolak 185. Jadi kita kena bacanya seperti ini ya. Tolak 185 bermaksud 185 ini ditolak daripada 346. Iaitu 346 tolak 185. Kena tulis macam tu. Okey. Kita kena. Ini tolak maksud tanda tolak lah. Tolak 185. Jadi di sini tanda tolak kan. Okey, kita kena faham begitu. Baik. Kita menggunakan kaedah blok supaya kita dapat lihat dengan jelas bagaimana kaedah penyelesaiannya. Okey, 346. Okey, 346. Kemudian ini 40 dan sini ada 6. Okey. Tolak 185. Okey, mula-mula kita kena tolak sa dulu. Okey, 6 sa tolak 5 sa. Jadi ini 6 ini nombor yang besar tolak dengan nombor yang kecil. Jadi mudah saja kita dapat 1 sa. Itu 6 tolak 5. Jawapan dia 1. Okey. Kemudian kita lihat pula 40 hendak ditolak dengan 80. 40 kecil, 80 besar. Jadi tak boleh. Bila tidak boleh, maka kita kena pinjam daripada rumah ratus. Okey, lihat ni. Tukar 100 ini kepada 10. Jadi, lihat di bawah. Okey, lihat di bawah ni. Blok 100 ini telah pun ditukar menjadi 10 puluh. Tambah dengan 40. Jadi semuanya ada 40 tambah dengan 10 puluh yang diambil ni tadi. Ini 10 puluh. Jadi hasil tambah tu adalah 14 puluh. Okey, ni 14 puluh. Iaitu 10 ini tambah dengan 4 menjadi satu jumlah yang banyaklah, iaitu 14 puluh. Okey, jadi diwakilkan di sini. Okey, 14 puluh. Okey, di sini 14 puluh. Jadi sekarang nombor 14. Okey, dah jadi 14. Nombor dia besar. Nak tolak dengan 8. Tadi 4 saja, tak boleh tolak 8 kan?
Sekarang dah jadi 14. 14 boleh tolak dengan 8, dapat 6. Okey, itu di rumah 10. Kemudian di rumah ratus. Okey, di rumah ratus dia dah pinjam tadi kan. Dia dah tolak 100. Jadi di rumah ratus tinggal lagi 2 saja. Tinggal 200 saja. Okey, diwakilkan macam ni, potong. Okey. Jadi sekarang 2 tolak dengan 100. Okey, 200 tolak dengan 100, iaitu jawapannya tinggal 100. Okey, jadi kita lihat di bawah secara penuhnya. Okey, 346 tolak 185. Okey, kita tolak yang ni dulu. 6 tolak 5 dapat 1, tinggal 1 Kemudian 4 ni tadi tak boleh tolak dengan 8 kan. 4 kecil, 8 besar. Jadi dia kena pinjam dari rumah ratus. Pinjam dari rumah ratus. 300 asal menjadi 200. Okey. Kemudian dibawa ke sini. Okey, dibawa 1 menjadi 14. Okey, 4 tadi dah jadi 14. Jadi 14 dah boleh tolak dengan 8. Dapat baki 6. Okey, ini selesai rumah 10. Dan akhir sekali rumah ratus. 3 asal tadi dah pinjamkan ke rumah 10. Jadi tinggal 2. Dan tolak saja 2. 100 tolak 100 dapat 100. Okey. Ini apa yang telah ditunjukkan melalui pengiraan bentuk lazim. Okey, cikgu sangat tekankan supaya kamu bila menulis pastikan nombor itu berada sebaris dalam rumah masing-masing. Ini di rumah sa, ini di rumah 10 dan ini di rumah ratus. Okey, mesti sebaris supaya kita tidak keliru sebab tu mengira. Okey, boleh ya? Baik, kita akan tengok contoh. Okey, contohnya ketiga iaitu 200 tolak 153. Okey, letakkan mengikut rumah dan juga kita lihat cara mengira menggunakan blok. Okey, 200. Okey, 200 nak tolak dengan 153. Jadi macam mana? Okey, rumah 10 tak ada. Rumah 10 tak ada, rumah sa pun tak ada. Jadi caranya ialah kita memindahkan ratus ke rumah 10. Okey, daripada 200 ni kita ambil 100, kita pecahkan masuk ke dalam rumah 10. Okey, jadi contoh begini. Okey. Kemudian rumah sa masih lagi kosong. Masih sifar, tak ada benda lagi. Tak ada nombor lagi. Jadi kita ambil pula 10, pindahkan masuk ke rumah sa. Okey, jadi ditunjukkan seperti di bawah. Okey. Dalam bentuk lazim, okey, kita lihat dalam bentuk lazim. Okey, caranya ialah kita memindahkan begini. Okey. 200 dipotong, tinggal 100. Dibawa ke rumah 10 sebanyak 10. Okey. Tapi sa masih sifar lagi, tak boleh lakukan operasi tolak lagi. Sebab sifar tolak 3 tak boleh. Sifar kecil ataupun tiada langsung. Okey, nak tolak dengan 3. Jadi masih belum boleh kan? Okey. Kemudian kita pindahkan. Okey. Seterusnya kita pindahkan 10 ni tadi kita potong, tinggal 9. Jadi kita pindahkan 10 ke rumah sa. Baik, sekarang kita dah boleh mula menolak. Okey, apabila kita dah mengumpul semula, barulah kita boleh mula menolak. Mula menolak daripada rumah sa, iaitu 10 tolak 3 tinggal 7. Kemudian kita selesaikan rumah 10. 9
tolak 5, tinggal 4. Dan di rumah ratus pula, 1 tolak 1, habis sifar. Jadi kita tulis jawapannya seperti di bawah. Okey, iaitu 200 tolak 153, jawapannya adalah 47. Kenapa tak ada sifar kat depan ni? Okey, sifar di depan tiada makna. Okey, tiada erti. Jadi boleh dihilangkan. Okey, tak tulis pun tak apa. Seeloknya tak tulislah. Sebab dia tak ada nilai. Okey, sifar yang ada di sini ni, waktu kita buat operasi tu, dia tak ada nilai. Okey, jadi tak perlu tulis. Okey. Harap kamu faham. Baiklah, mari kita selesaikan soalan yang cikgu sediakan ini. Okey, kita lihat sama-sama bagaimana untuk menyelesaikan soalan tolak dengan mengumpul semula. Tadi kita dah belajar, kita dah lihat contoh daripada buku teks bagaimana kita nak melakukan operasi menolak dengan mengumpul semula. Jadi, mari kita buat sama-sama. Okey, contoh ini ya. Cikgu ambil warna merah. Okey. Baik, kita kena sediakan dia punya rumah dulu. 243 tolak 27. Okey, cikgu suka sangat kalau pelajar menulis nanti, walaupun tak ada garis rumah macam ni, murid menulis mengikut rumahnya. Okey, cikgu tak nak nanti jawapan letak di lain rumah lah. Maksudnya jawapan sa duduk di rumah puluh. Tak mahu. Okey, kita tengok macam mana cikgu buat. Okey. 3 nak tolak 7. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? 3 itu kecil. 7 itu besar. Okey, kecil tak boleh tolak besar. Jadi dia kena pinjam ataupun kita mengumpul semula. Daripada mana? Daripada rumah puluh. Okey, ni rumah ratus, ni rumah puluh, ni rumah sa. Jadi kita pinjam dari rumah puluh sebanyak 10. Okey. Jadi kita pindahkan 10 tambah 3. Okey. 10 tambah 3 berapa? Kita pinjam 10 ni tadi. Sini tinggal 3. Jadi kita pinjam 10 bawa ke rumah sa. Jadi rumah sa dah jadi 13. Okey. Dah jadi 13. Boleh? Boleh faham tak macam ni? Okey, sekarang kita selesaikan. 13 tolak 7. 13 tolak 7. 6. Okey. 6. Kemudian, kalau kamu tak reti nak kira, kamu boleh tulis buat garis-garis macam ni. 13 kan? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kemudian kamu tolak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Tulis 6 di situ. Okey, ini kalau kamu tak nak guna jari lah. Jari tak cukup. 13 kan? Okey, gunakan garis-garis macam tu, kemudian potong. Tak ada masalah. Yang penting kamu mengira. Okey. Kemudian 3 tolak 2. 3 besar kan? 3 digit yang besar. Tolak dengan 2. Ini tak ada masalah. Kita boleh terus tolak. 3 tolak 2. 1, 2, 3. Nak kena guna garis juga. Aduh. Guna jari pun boleh dah. Ini 3 je. Okey. Jari ada 3. Tolak 2. 1, 2. Tinggal. 1, 2. Tinggal. 1. Okey. Kemudian rumah ratus. Ratus dia tak bagi pinjam kat siapa-siapa. Dan tak diusik langsung. Jadi, ada nak tolak sini? Tak ada. Okey. Tak ada juga sifar. Jadi, sifar tu tak boleh tulis. Turunkan saja nombor ini. Okey. 2. Okey, jadi jawapan ni adalah 216. Okey. 216. Tulis begitu. Okey. Kalau boleh, cikgu tak nak lah kamu. Okey. Macam mana cikgu cakap
Cikgu tak nak kamu tulis jawapan tu di tempat yang salah. Okey. Tak nak. Okey. Macam ni cikgu ulang balik. Kita tak payah buat rumah, kita tak payah buat garis. Okey. 3. Tak boleh, kita kena pinjam. Sini tinggal 3. Kemudian pindahkan ke sini 10 tambah 3. Okey, kita pinjam 10 tau. Kita pinjam 10. Jadi tambah dengan 3 dapat 13. Okey, macam tu. Dan kita tolaklah. Sini 6 dapat 6. Kemudian sini dapat 1 dan sini 2. Macam tu. Baik. Harap kamu faham. Okey, ada contoh yang seterusnya. Contohnya kedua. Okey. Kali ini kalau boleh cikgu tak nak dah buat rumah. Okey, boleh kot? Kita tak perlu buat rumah. Kita cuba tidak buat rumah. Tapi kamu kena ingat di mana rumah-rumahnya kan. Okey, rumah sar, rumah puluh dan rumah ratus. Okey, tengok contohnya kedua ni. 7 tolak 8. Boleh tak? Tak boleh. 7 kecil, 8 besar. Jadi kena pinjam. Kita pinjam dari rumah puluh. Pinjam 10, jadi tinggal 4. Okey, 10 tambah dengan 7. Kita pinjam 10 tadi kan. Kita pinjam 10 tambah dengan 7. Jadi 17. Okey, 17. Ataupun kalau kamu tak nak tulis 17 macam tu, kamu boleh buat macam ni. Letakkan 1 di sini. Jadi ini dah jadi 17. Faham tak? Boleh juga. Okey. Tapi cikgu harap kamu buat macam ni lah. 17. Buat kecil je. Okey. Jadi 17 tolak 8. Alah, tak cukup jari. Tak cukup jari kena tulis macam ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tolak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal berapa lagi? Kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okeylah. 9. Kita dapat 9. Kemudian 4 tolak 5. 4 tolak 5 tak boleh juga. 4 dah jadi kecil. Tadi 5 tolak 5 mungkin boleh kan. Sebab sama. Sekarang tinggal 4. Dia bagi pinjam sangat. Dah tinggal 4. Okeylah. Jadi kena pinjam pula dari rumah ratus. Kita pinjam dari rumah ratus. Jadi 400 dah tinggal 300. Okey, 400 dah jadi tinggal 300. Jadi kita pinjam 10 puluh. Jadi kita cuma nak mudah, kita cuma tulislah. Okey. Kita tulis macam ni. Tulis 10. Ataupun kita potong dia menjadi 14. Macam ni pun boleh. Atau macam ini pun boleh. Kita letak saja satu di situ. Sebab 10 tambah dengan 40 jadi 14 puluh. Ataupun 14 lah. Puluh tu kita buang. Okey. Ini rumah puluh. 14 puluh. Jadi 14 dah boleh tolak dengan 5. Nak kena buat garis juga? Boleh. Kita buatlah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tolak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi semua sekali berapa yang tinggal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 juga. Okey. Tengok cikgu tulis macam mana cikgu letakkan mengikut rumah. Okey. Rumah sar, rumah puluh, tak masuk ke rumah ratus pun. Okey, sekarang tinggal 3. 3 tolak sifar. Tolak sifar maksudnya kita turunkan saja nombor 3 itu. Kan dah dapat jawapan. Tak perlulah tulis nak panah ni. Okey. Nanti kalau kamu selesaikan soalan tak perlulah tulis nak panah punya. Cuma yang potong-potong ni kena buatlah. Supaya kita tidak keliru semasa mengira. Apa saja langkah yang kita buat, kita kena tunjuk.
Okey. Yang tepi ni untuk pengiraan garis-garis ni terpulang pada kamu lah. Kamu nak conteng di mana pun. Yang penting dapat jawapan. Kalau pandai guna jari lagi bagus. Okey. Ataupun kamu congak kan. Okey. Baik. Contoh yang ketiga. Ada lagi contoh. Kita buat dulu. Kita study sama-sama dulu. Nanti baru kamu buat dalam latihan. Okey. Baik. 566 tolak 479. Okey, kita lihat. 6 adalah digit yang kecil. Nak tolak dengan digit yang besar. Kemudian 6 nak tolak dengan 7. Pun tak boleh juga. Baik. Macam mana ingat. Mula dengan rumah sar dulu. 6 nak tolak 9 tak boleh. Kita kena pinjam di rumah puluh. 6 ni tinggal 5. Kemudian kita dah pinjam, kita masukkan 1 di sini 10. Tambah 6 jadi 16. Okey. Nak tulis macam ni pun boleh. Nak buat begini pun boleh, kita potong. Jadi kita tambah jadi 16. Okey. Sekarang kita boleh dah selesai kan. 16 tolak 9. Nak garis juga. Okey, garislah supaya pelajar yang tak reti nak kira dengan jari tu, tak boleh congak tu, boleh faham macam mana nak mencari jawapan. Okey, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kita tolak 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi berapanya tinggal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat 7. Okey. Betul? Betul lah tu. Okey, kemudian 5 nak tolak 7. Alamak, 5 pun kecil juga. Tak boleh nak tolak dengan 7. Jadi kena pinjam di rumah ratus. Dah 500, tinggallah 400 sekarang. Jadi sini akan menjadi 15. Bukan lagi 5 dah. Okey, dia dah pinjam 10. Jadi 15 10. Rumah puluh 15 10. Okey. Jadi sekarang 15 dah boleh tolak dengan 7. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Okey, 15 tolak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dapat 8. Okay. Dapat 8. Okey, sekarang rumah ratus. 400 tolak 400. Habislah. Habis sifar. Jadi perlu tak tulis sifar di situ? Tak perlu. Okay, ambil pemadam. Padam. Okey, tak perlu. Jadi jawapan dia adalah 87. Boleh faham tak? Nampak cikgu tulis? Mengikut rumah. Dia tak duduk tempat lain pun. Nampak macam tu. Jangan tulis 87. Macam tu. Dia dah salah rumah dah. Kan? Kalau kita tengok tu, dia ada duduk rumah yang salah. Tak mau. Okey. Jangan buat begini. Faham? Mesti jawapan sa letak di sa. Jawapan puluh letak di puluh. Jawapan ratus letak di bawah ratus. Sebaris. Boleh faham? Hati-hati lepas ni cikgu akan tengok jawapan kamu nanti. Okey. Ada lagi? Ada lagi. Contohnya seterusnya. Bukan contohlah. Latihan ulang kaji sama-sama. Bagaimana ni? 805 tolak 36. 805 tolak 36. Okey. Nampak besar kan? 835 tolak 36. Tapi kita tengok rumah dulu. Macam mana pun kita tengok rumah. 5 tolak 6. 5 itu kecil. Nak tolak 6 tak boleh. Jadi kita kena pinjam. Alamak. Dekat rumah puluh sifar. Tak ada. Tak ada nilai. Tak boleh nak pinjam.
Jadi kita kena terus pinjam di rumah ratus. Rumah ratus, 800 dah tinggal 7 lah bila dipinjamkan. Jadi bawa ke rumah puluh 10. Tapi masih belum boleh selesaikan lagi di rumah sa. Sebab tak sampai lagi. Caranya ialah barulah kita pinjam di rumah puluh. Jadi rumah puluh akan tinggal 9. Okey. Dan pindahkan ke rumah sa menjadi 15. Okey. Faham tak? Itu step dah. Itu langkah-langkah dia. Okey. Tak boleh pinjam di puluh, kena pinjam di ratus dulu. Bawa pergi ke rumah puluh. Kemudian baru kita pinjam daripada rumah puluh itu bawa ke rumah sa. Okey. Sekarang kita dah boleh selesaikan dah. 15 tolak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tolak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawapan yang tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Macam tu. Okey. 9 tolak 3. Yang ni boleh guna jari. Okey, 9 tolak 3. 9 tolak 3. 6. Okey. Dan 7 tolak sifar. Tak ada apa. Jadi kita turunkan saja. Okey. Turunkan saja. 7. Macam tu. Jadi jawapannya adalah 769. Boleh? Dan boleh ya? Harap kamu boleh faham di sini. Okey, dan akhir sekali. Dan terakhir sekali 5. Cukup tak 5 soalan? 5 soalan kita bincang sama-sama? Cukup? Okey, kita lihat seterusnya. Okey, 500 tolak 234. Okey. Nampak? Sekarang rumah sa pun tak ada nilai. Rumah puluh pun tak ada nilai. Nak tolak dengan 30 dan 40. Macam mana? Kita terus pinjam di rumah ratus. Pinjam di rumah ratus. Tinggal 400. Bawa ke rumah puluh dahulu. Menjadi 10. Kemudian kita pinjam daripada rumah puluh. Tinggal 90. Tinggal 90. Dan bawa ke rumah sa. Sekarang barulah kita boleh selesaikan. Yang ni boleh guna jari. Jari ada 10 cukup. Okey, 10 tolak 4. 10 tolak 4. 1, 2, 3, 4. Tinggal 6. Okey. Kemudian 9. 9 pun guna jari. Cukup jari. Okey, 9 tolak 3. Tolak 1, 2, 3. Tolak 3. Tinggal 6 juga. Okey, bagus. Dan akhir sekali rumah ratus. 4 tolak 2. Guna jari cukup-cukup. 4. Okey, tolak 2. 1, 2. Tinggal lagi 2. Okey, 266. Boleh? Itulah cara untuk kita menolak dengan mengumpul semula. Harap kamu boleh faham penerangan yang cikgu tunjukkan menggunakan contoh dalam buku teks dan juga 5 soalan yang telah pun kita buat sama-sama ini. Okey, sekarang kamu boleh buat latihan dalam buku aktiviti pula. Okey. Dalam buku aktiviti muka surat muka surat berapa? Muka surat. Okey, dalam muka surat 46. 44 dan 45. Okey, muka surat 44 dan 45. Itu saja untuk hari ini. Sekian. Jumpa lagi.